Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pengisytiharan perang terhadap musuh. Dengan berlakunya peristiwa di Nakhlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil satu strategi baru, iaitu langkah menyerang dan menggempur musuh. Langkah itu merupakan satu jalan yang paling teguh ke arah mempertahankan diri, kerana telah jelas bukti menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin berpadu tenaga dan mencari jalan untuk bertempur secara terbuka dengan orang-orang Islam. Oleh itu, langkah menyekat dan menyerang kabilah Quraisy yang berulang alik dan suku kaum yang bersimpati dengannya merupakan persediaan dalam menempuh cabaran yang lebih besar, terutamanya kepada mereka yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW di kalangan muhajirin, di mana dengan berlakunya peristiwa Nakhlah yang kita baca minggu lepas dan mendapat sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka telah melanggar pantang orang Arab, tak boleh berperang pada bulan Rajab, tak boleh berperang. Dan mereka telah berperang melanggar pantang. Islam mendahulukan perdamaian. Lalu mereka dicemuh oleh orang-orang musyrikin. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca minggu lepas, menyokong orang-orang yang beriman yang berperang itu, walaupun pada bulan yang diharamkan. Dengan sokongan daripada Allah, maka Nabi telah meningkatkan persediaan untuk berperang. Persediaan ini berlaku kerana kaum musyrikin Quraisy tidak lagi menentang dengan kata-kata dan cakap. Mereka menentang juga dengan perang. Bukan sahaja orang Islam yang berada di Mekah yang tak boleh berhijrah diganggu. Dalam masa yang sama mereka mengganggu perjalanan orang Islam dengan senjata. Maka Nabi mengambil langkah supaya orang Islam juga bersedia dengan senjata dan bersedia dengan latihan untuk menggunakan senjata bagi menghadapi musuh yang sudah bersedia untuk berperang. Di antara kebaikan-kebaikan dari strategi yang dapat diambil oleh Rasulullah SAW ialah, yang pertama, memberi peluang kepada orang-orang Ansar membuktikan perjanjian yang telah dibuat dengan Rasulullah SAW, iaitu mempertahankan Rasulullah SAW dan gerakan perang di luar Madinah adalah sebagai mukaddimah yang diambil oleh orang-orang muhajirin. Langkah pertama, isytihat perang ini adalah satu ujian kepada orang-orang Madinah yang dikenali dengan golongan Ansar. Mereka adalah orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW untuk menolong Nabi dan sahabat-sahabatnya yang berjaya dengan harta dan jiwa raga mereka. Itu janji mereka. Janji ini dibuktikan dengan berlakunya isytihat perang ini. Dibuktikan. Dan Nabi SAW pula menguji kalangan sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah supaya berperang di luar daripada tanah air mereka sendiri, dan apa yang menarik, mereka menyerang kaum keluarga mereka sendiri daripada Mekah, yang satu tanah air yang menentang Islam, menjadikan ujian yang sangat berat dalam hati mereka. Tetapi iman mereka dapat menghadapi ujian ini. Yang kedua, para pemuda muhajirin perlu dilatih dengan peperangan-peperangan yang kecil setelah mereka diperintahkan supaya tidak bertindak selama 13 tahun di Mekah. Di mana latihan di start bukan sahaja latihan sendiri di tempat mereka sendiri di Madinah. Latihan ialah untuk menyerang musuh di luar Madinah. Musuh yang kecil dulu sebagai satu latihan perang kepada pemuda-pemuda muhajirin. Yang ketiga, membuktikan kepada kaum musyrikin Mekah bahawa orang-orang muhajirin yang dianggap lemah dan tertindas di Mekah dahulu bukan sembarangan. Mereka adalah para mujahidin yang gagah perkasa dan tidak boleh dipandang remeh. Di mana tindakan ini menunjukkan kepada musuh-musuh Islam
kehebatan orang Islam, bukan orang yang lemah. Dulu mereka boleh dizalimi, boleh diseksa, boleh ditanyah dengan mudah. Cuma Allah Ta'ala tak mengizinkan mereka berperang. Bila Allah Ta'ala izin, barulah mereka tahu sebenarnya orang Islam ini ialah orang yang gagah perkasa, yang gagah berani. Yang keempat, mengajar kaum musyrikin Mekah supaya mengetahui akibat yang akan diterima di atas kebiadaban sikap mereka yang menentang Islam. Yang keempat, di mana tindakan perang ialah untuk mengajar mereka yang zalim itu dengan tindakan yang keras. Selama ini dibiarkan sahaja. Bila ada tindakan yang keras, tindakan ini mengajar mereka sebagai balasan daripada kezaliman yang telah mereka lakukan. Seterusnya Rasulullah SAW mengambil sikap mujamalah secara berlapang dada dengan golongan ahli kitab yang pernah mendakwa mereka menunggu ketibaan Nabi akhir zaman yang telah disebut dalam kitab suci mereka. Sekarang ini dia Nabi akhir zaman yang kamu tunggu itu. Silakan beriman kepadanya dan bersama-sama menegakkan Islam yang dibawa olehnya. Kerana kamu sering menyatakan sesama kamu kepada orang-orang Arab yang dianggap ummiyin, buta huruf. Sekarang silalah lihat tanda Nabi akhir zaman itu. Sila kemukakan soalan kepadanya untuk membuktikan kerasulannya. Jadi seandainya mereka mengambil sikap menentang dan bermusuh dengan Islam dan Nabi SAW yang mereka tahu akan kebenarannya, mereka juga akan menerima tindakan yang sepadan dengan sikap yang angkuh itu. Di mana langkah pembelaan ialah Nabi menghadapi musyrikin Arab yang menyembah berhala dulu. Nabi mengambil sikap damai dengan golongan Yahudi dan Kristian. Kerana Yahudi dan Kristian ini sudah tahu tentang Nabi akhir zaman. Disebut dalam kitab-kitab suci mereka. Diterangkan oleh ulama-ulama dan padri-padri mereka. Bahkan sejarah diketahui oleh mereka. Bagaimana tiap-tiap orang Nabi kalangan Bani Israel memberitahu kepada pengikut di zaman masing-masing. Dan minta pengikut itu berjanji. Bila lahir Nabi akhir zaman ini, hendaklah masuk Islam. Hendaklah menolongnya. Berjuang dan berjihad bersama dengan Nabi akhir zaman itu. Sekarang mereka diberi peluang untuk berfikir. Untuk melihat Nabi akhir zaman yang sudah datang. Mereka tahu bukan sahaja ceritanya, mereka juga tahu tanda-tanda yang ada pada batang tubuhnya. Tanda-tanda batang tubuh Nabi mereka tahu. Bukan tanda yang besar, termasuk tanda-tanda yang kecil. Mereka tahu. Sekarang mereka tengok sendiri batang tubuh Nabi SAW dan sifat sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Disebut dalam Taurah dan Injil. Mereka tengok sendiri. Dan mereka diberi peluang untuk menyoal Nabi dengan soalan-soalan. Nabi boleh jawab tak? Soalan-soalan yang tak boleh dijawab. Malaikat oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Sama ada dengan kebijaksanaan dan cerdik Nabi yang dilantik itu, ataupun jawapan melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini juga Allah memerintahkan supaya dipindah kiblat dari berhadap ke arah Baitul Maqdis, bukan Muqaddis, itu salah saja. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas ataupun Al-Qudus, itu ejaannya betul. Baitul Maqdis isi makan, nama pada tempat suci. Ataupun Al-Muqaddas, isi makan juga, nama tempat. Kalau Al-Muqaddis itu yang menyucikan, itu salah maknanya, tak betul. Kena sebut Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas ataupun disebut dengan Al-Qudus. Al-Qudus. Di saat ini juga Allah memerintah supaya dipindah kiblat. Dipindah kiblat daripada menghadap ke Baitul Maqdis kepada arah Kaabah Mekah. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW
Berhubung dengan ini Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat ini mendedahkan apa yang ada dalam hati Nabi SAW. Kerana pada awalnya Allah Ta'ala suruh Nabi dan sahabat-sahabatnya yang masuk Islam menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, Sakhrah Baitul Maqdis, iaitulah batu suci Baitul Maqdis yang menjadi kiblat Nabi-Nabi zaman dahulu. Dan Nabi sangat ingin supaya Allah Ta'ala ubah kiblat kepada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati Nabi. Dengan ayat yang diturunkan tadi, yang maksudnya, sesungguhnya kami lihat kamu menengadah ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah kamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yakni Taurat dan Injil, kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian, memang mengetahui bahawa itulah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini mendedahkan bahawa perkara ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Kristian ahli kitab. Dan mereka juga memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita orang Islam panggil Ibrahim, orang Yahudi panggil Ibrahim, orang Kristian panggil Abraham, orang Hindu panggil Brahma, musyrikin panggil Ibrahim juga. Semuanya memuja Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dianggap sebagai bapa Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Ibrahim diperintah oleh Allah mendirikan Kaabah. Dan Nabi sangat ingin supaya Kaabah yang dibina oleh Ibrahim menjadi kiblat orang Islam. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Menjadi ujian juga kepada orang-orang Kristian dan Yahudi yang tahu berkenaan Nabi Ibrahim, yang tahu berkenaan kiblat. Menjadi ujian pada mereka. Perubahan kiblat ini membezakan antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Juga menandakan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, dan mendedahkan juga golongan munafik yang berpura-pura. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan cakap-cakap mereka dan menyatakan jawapannya dengan firman-Nya. Bila orang Islam pada mulanya berhadap ke Baitul Maqdis, kemudian berpaling ke arah Kaabah, orang Yahudi tercengang, Kristian tercengang. Namun di sana ada golongan munafik yang mempersenda-sendakan ibadat pakai apa begini. Dulu adab kenung, ni adab sini pula. Berubah-ubah. Ini kerja orang munafik. Buat apa pun dia akan ejek, akan persendakan. Allah menurunkan ayat. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Surah Al-Baqarah ayat 142 dan 43. Maksudnya, orang-orang yang kurang akalnya di kalangan manusia akan berkata, Allah Ta'ala orang yang kurang akal, orang bodoh lah. Tuhan namakan mereka orang yang bodoh. Cuma terjemah dengan kurang akal. Kalau kata bodoh marah, kata kurang akal tak apa. Setengahnya begitu, sebut bodoh tak boleh. Dengan bahasa yang lembut, orang-orang yang kurang akal di kalangan manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis
yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang Islam, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi pimpinan kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat kamu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata sesiapa yang mengikut Rasul dan sesiapa yang belot. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali sebagai orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah amat pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Ayat ini jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menentukan kiblat ni kepunyaan Allah. Kita menghadap kiblat bukan sembah batu, sembah Allah Taala. Kiblat hanyalah hala tuju untuk beribadat saja, bukan sembah batu. Boleh paling ke mana-mana. Kita bukan macam orang Hindu, macam orang Buddha. Diusung kat mana tokong, hadap ke tokong dia. Kita tidak. Usunglah Kaabah mana pun, kita tak menghadap perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah hadap ke mana? Di mana Kaabah didirikan untuk menjadi tanda hadap yang diperintah oleh Allah. Bukan sembah batu Kaabah itu. Ini kita kena faham. Dan Allah Ta'ala lakukan perintah mengubah Kaabah ini untuk menguji orang-orang yang beriman. Sejauh mana mereka percaya pada Allah dan percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguji orang yang beriman. Ikut saja apa Allah Taala perintah ke arah mana. Allah Taala kita sembah ke arah mana pun sama saja. Allah Taala tak happy dengan kita. Allah Taala tidak kanan, tidak kiri, belakang depan macam kita. Hadap ke mana pun menyembah Allah Taala. Di mana sifatnya yang maha mulia, maha tinggi, tiada bandingan, tiada tandingan. Allah Ta'ala suruh menghadap kiblat sebagai satu tanda sahaja. Dan Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang beriman adalah umat yang pertengahan. Pertengahan dengan makna dilihat oleh seluruh manusia. Menjadi tanda, menjadi model, contoh sifat yang baik, akhlak yang mulia. Dengan syarat orang Islam berpegang dengan ajaran Islam. Bukan macam learning. Apa yang berlaku ni sekarang ni, orang Islam tak ikut ajaran Islam. Tak boleh jadi contoh. Itu kelemahan kita sendiri. Asalnya Allah Ta'ala suruh kita orang Islam ni ikut Islam, beramal dengan ajaran Islam, benar, amanah, adil terhadap semua manusia. Sehingga di mana saja orang Islam masuk, orang akan tengok menyebabkan penduduk tempat itu akan masuk Islam. Ini yang berlaku. Bila orang Islam masuk di Asia Tengah, habis negeri Asia Tengah yang dikenali dengan jalan syurga, dalam sutera masuk Islam. Bila orang Islam masuk ke Asia Tenggara, di negeri kita ini, habis orang Melayu masuk Islam. Tinggal agama Hindu dan Buddha. Kerana akhlak yang mulia ditunjukkan oleh orang Islam. Kita learning pasal apa, tak akan nak tunjuk, tak akan nak syarah, orang apa tak nak ikut Islam. Ini kelemahan yang berlaku pada kita, kerana kita tidak menjadi contoh dan teladan kepada manusia yang lain. Itu atas dunia. Di hari akhirat orang Islam akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul menyampaikan ajaran Allah dengan sebenarnya. Ini kelebihan umat Islam yang ditentukan oleh Allah. Peristiwa perubahan kiblat juga menjadi suatu pengisytiharan untuk berperang membebaskan Mekah, tempat letak kiblat dari tangan orang-orang musyrikin yang tidak layak menjadi wali Masjid Haram dan menjaga Kaabah permainan Allah Ta'ala. Di mana mengubah kiblat ke arah Mekah memberi semangat pada orang Islam untuk membebaskan Mekah, memerdekakan Mekah. Mekah mesti dimerdekakan. Merdeka daripada apa? Daripada jahiliah. Bukan merdeka daripada penjajah asing. Bukan merdeka penjajah asing. Mekah tidak ditakluk oleh Yahudi Kristian, tak ditakluk oleh Rom dan Parsi, tak ditakluk oleh orang putih.
Yang merintah Mekah ialah anak beranak Nabi, keluarga Nabi, bangsa Nabi. Dah merdeka untuk apa? Lawan sama sendiri. Merdeka untuk bebaskan Mekah daripada jahiliah. Jahiliah orang Arab sendiri, jahiliah anak beranak Nabi sendiri. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun walakin aktsarahum la ya'lamun." Suratul Anfal ayat 34. Maksudnya, dan apa yang ada pada mereka, apakah Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalang untuk datang ke Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di mana orang Arab Mekah yang sangat menjaga Kaabah, yang sangat memelihara Kaabah, sanggup habis harta, habis duit, emas, perak, belanja untuk menjaga Kaabah, tetapi mereka tak beriman pada Allah Ta'ala. Mereka tak percaya pada Allah Ta'ala. Bahkan mereka kotorkan Kaabah dengan najis, dengan patung-patung dan berhala-berhala yang tidak layak dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak layak. Oleh kerana itu mereka mesti dihalau daripada menguasai Mekah ini. Ini tujuannya. Mekah mesti dibebaskan dari tangan-tangan orang-orang yang tidak layak, yang bergelomang dengan najis syirik itu. Kewajipan ini membebaskannya adalah menjadi tanggungjawab orang-orang yang beriman. Mekah tak boleh diizin oleh mereka yang menyembah berhala. Mereka yang mengerjakan maksiat. Mereka bukan sahaja menyembah berhala, haji, dia tak tahu mereka mengerjakan haji. Kerana haji ini ialah ibadat diasas oleh Ibrahim AS. Mereka memuliakan Nabi Ibrahim. Dan mereka pergi haji kerana ikut adat, bukan ikut agama. Mereka haji menyembah Kaabah. Mereka haji memakan bangkai. Mereka haji bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Tawaf bukan pakai ihram, bertelanjang teguh tawaf. Ini kerja-kerja jahiliah. Mereka tak layak menguasai Mekah. Perkara perubahan kiblat menambah lagi kesedaran ke arah perlunya pembebasan Mekah itu, di samping keyakinan yang telah sedia ditanam di dalam hati orang-orang yang beriman. Dan mereka sentiasa menunggu perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa sekalipun pengorbanan jihad yang diminta. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, di antaranya Ibnu Katsir berpendapat bahawa perubahan kiblat itu berlaku pada nisfu Sya'ban, 18 bulan selepas hijrah, dan menjadi perkara yang sangat mengembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dengan pemindahan kiblat tersebut, di mana perintah Allah supaya mereka berpaling ke arah kiblat sangat mengembirakan sahabat radhiyallahu anhum yang sangat sayang ke Mekah, sangat rindukan Mekah, terpaksa berhijrah, dan Allah Ta'ala suruh mereka berhadap ke Mekah kerana Kaabah ada di Mekah. Boleh menghilangkan rindu mereka dengan berkat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, menambahkan semangat mereka untuk berjihad, membebaskan Mekah dengan harta dan jiwa raga mereka. Wallahu a'lam.